Pelbagai persoalan timbul di kalangan kita berhubung situasi COVID-19 ketika ini. Ramai yang resah, tertekan, tidak dapat menjalani rutin harian seperti biasa. Tetapi perit ini perlu kita telan dan hadapi bersama. Kalah bukan pilihan dan kita harus terus bertahan dan berjuang bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rasadi Barhatsi dan anda bersama saya dalam program khas COVID-19. Apalagi ikhtiar kita. Bersama kita malam ini tetamu yang amat kami hormati, sentiasa bekerja keras tanpa jemu, tanpa berehat bagi memastikan usaha mengawal dan mencegah pandemik COVID-19 di seluruh negara berterusan. Begitu besar tanggungjawabnya. Kami berbesar hati dapat bersama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Selamat datang Tan Sri ke Bernama TV. Ini adalah sejarah kerana ini adalah pertama kali Tan Sri membuat temu bual di televisyen sebegini. Terima kasih sekali lagi. Tan Sri, kita mulakan terus dengan soalan pertama tanpa melengahkan masa. Kes kini kembali ataupun mencecah lebih 9,000 pada Jumaat dengan Selangor sahaja catat 4,400 kes. Kuala Lumpur 1,271, Negeri Sembilan 899, Kedah dan Sarawak masing-masing 400 kes. Hari ini jumlahnya adalah 9,353. Paling tinggi setakat ini Tan Sri. Kes meningkat di Melaka 835. Jadi apa yang kita perlu lakukan di 4 negeri ini, khususnya Selangor? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Hormat Senator Datuk Ras kerana memberi peluang saya untuk libat urus dan berbincang isu COVID-19 dalam negara kita. Dan kalau kita lihat sekarang ni, kita dalam peringkat peperangan yang amat gentir sekali dengan COVID-19. Yang mana kita tertumpu peperangan kita di Lembah Kelang. Kerana kes yang kita lihat untuk purata 7 hari untuk Lembah Kelang ialah 4,200 kes. Dan hari ini kes makin meningkat. Ini adalah kerana tindakan kita, iaitu kita telah melaksanakan PKPD yang berketat untuk Lembah Kelang dan kita meningkatkan lagi saringan tertumpu bersasar di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, kawasan-kawasan yang PKPD dan juga kawasan-kawasan yang berisiko. Contohnya tapak binaan. Tapak binaan yang kita laksanakan di saringan di Kuala Lumpur, kluster Daman Lela contohnya, kita berjaya menyaring dan juga mendapati lebih daripada 1,000 kes yang positif. Jadi setiap hari kes saringan dijalankan bersasar di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Dan ini menyumbang kepada kes peningkatan kes yang mendadak. Dan apabila kita mengesan kes yang positif, kita akan asingkan dan juga kita akan mengesan kontak rapat pada setiap kes. Dan kita cuba elakkan jangkitan berlaku dalam komuniti tersebut. Inilah tindakan kita. Jadi kita jangkakan kes akan meningkat. Kalau kita lihat pada PKP 2.0 dan juga PKP 3.0, pada 2.0 kita laksanakan pada 13 Januari. Kes melonjak sehingga 5,725 kes pada 30 Januari. Iaitu lebih kurang 2 minggu. Barulah kita lihat ada penurunan kes. Begitu juga pada 12 Mei kita laksanakan PKP 3.0. Kes melonjak pada 29 Mei iaitu kepada 9,020 kes dan kes menurun lepas tu. Jadi sekarang ni kita jangkakan kes akan meningkat kembali kerana kita meningkatkan lagi usaha kita dalam pengesanan dalam komuniti, iaitu sasaran targeted mass testing di dalam komuniti dan jangkakan kes akan meningkat. Dan kebanyakan kes yang kita kesan ni dalam tahap 1 dan 2. Jadi tetapi kes yang tahap 3, 4 dan 5 itu yang menjadi kebimbangan kita. Jadi dan juga tempoh 2 minggu yang kita laksanakan PKD yang diperketatkan untuk memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan dalam perkhidmatan hospital. Jadi untuk respon, kapasiti respon kita di hospital. Jadi ini yang kita perlu laksanakan supaya kita dapat menampung sakit-sakit yang bertambah di hospital. Dan kita jangkakan inilah pertahanan kita di barisan hadapan. Dan yang amat penting sekali ini, strategi kita dah berubah kalau dibandingkan dengan gelombang kedua. Kerana gelombang kedua kita hanya bergantung pada tindakan kesihatan awam sahaja. Tapi dalam gelombang ketiga ni kita ada
iaitu senjata vaksinasi. Dan kalau kita dapat pertingkatkan vaksinasi, nescaya kita dapat kurangkan kemasukan ke hospital dan juga ke ICU. Dan kalau kita boleh mengurangkan kemasukan pesakit ke hospital dan ICU dan kebanyakan pesakit selepas vaksinasi, walaupun mereka dijangkiti dan jangkitan pada tahap 1 ataupun 2. Jadi kita lihat juga petugas kesihatan, Kementerian Kesihatan yang telah menerima 2 dos suntikan vaksin dan selepas 2 minggu ada jangkitan 1,800 orang dijangkiti. Tetapi kebanyakan mereka pada tahap 1 dan 2. Hanya 2 pesakit pada tahap 3 dan juga 1 tahap 4. Jadi ini dapat mengurangkan kes. Jadi mungkin kita boleh hidup bersama dengan virus. Inilah tindakan yang kita cuba tingkatkan vaksinasi dalam negara kita. Tadi Tan Sri ada mengatakan mengenai saringan. Kita lihat di negeri Selangor memang giat membuat saringan. Ya, bagaimana pula dengan negeri-negeri lain yang seperti yang baik prestasinya Perlis, Terengganu dan negeri yang catat penurunan yang baik iaitu Penang, Perak dan Kelantan. Bagaimana Tan Sri? Ada setengah yang berkata Selangor kerap dan rajin membuat saringan. Bagaimana pula dengan negeri-negeri yang lain? Jadi kalau kita lihat saringan di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur, di gelombang kedua, Selangor juga melaksanakan saringan populasi. Jadi population based screening. Tapi kes positif yang dikesan ada 0.2% ketiga itulah. Jadi kurang dari 1%. Yeah. Dan baru-baru ni bulan Mei, tak silap saya, dan negeri Selangor juga menjalankan saringan population based saringan. Saya lihat pada sistem informasi maklumat kesihatan awam seramai lebih kurang 97,000 hingga 100,000 kes telah disaring di Selangor. Tapi kes yang dikesan positif hanya 0.7%. Begitu saya dimaklumkan oleh Tan Sri Anwar di Kuala Lumpur, kes yang positif saringan dalam population based screening kurang dari 1%. Jadi kita kena laksanakan targeted mass testing di kawasan-kawasan yang berisiko, kawasan-kawasan yang kita jangkakan ada kluster ataupun yang hotspot, barulah kita dapat mengesan kes-kes peningkatan COVID-19 dalam komuniti. Maksud Tan Sri, apabila kita bercerita mengenai hotspot, ini juga fokus juga kepada kilang-kilang, bukan begitu? Betul. Ya. Jadi tetapi negeri-negeri lain pun punya kilang-kilang yang banyak juga, Tan Sri. Ya. Jadi apa komen Tan Sri mengenai di kawasan-kawasan yang lain? Jadi jangkitan bermula di komuniti dan apabila ada pekerja kilang daripada komuniti tersebut dikesan positif dan ke kilang dan juga akan menjangkiti kilang. Jadi inilah jangkitan berangkai ataupun dan juga merebak dalam komuniti kita lah. Baik. Jadi bila kita menjalankan saringan sekarang ni, sektor yang banyak pergerakan dan juga ada banyak perhimpunan, contohnya kita lihat pada permulaannya sektor-sektor yang terlibat ialah pendidikan, tempat kerja, komuniti, keagamaan. Selepas kita melaksanakan tindakan kita, sektor pendidikan sebab dia dah banyak sekolah dan tempat pembelajaran ditutup, kes dah semakin berkurangan. Sektor agama pun berkurangan, sektor sukan pun berkurangan. Tapi sektor penjara, ada satu ketika dulu sektor penjara amat tinggi jangkitan. Tapi kita telah mengambil alih 13 PLKN dan juga 6 kem wawasan di mana banduan yang baru akan ditempatkan di situ untuk tempoh 2 minggu dan pastikan mereka negatif, barulah ditempatkan di penjara-penjara yang dikenal pasti. Jadi ini dapat mengurangkan jangkitan di penjara. Dan sekarang ni kita lihat dalam komuniti dan juga di sektor tempat kerja. Dan daripada sektor tempat kerja, data kita menunjukkan untuk seluruh negara ialah kluster yang terlibat ialah 62 kluster ialah kluster tempat kerja. Dan yang lebih ialah kluster komuniti. Daripada 62%, 30% adalah dalam kilang-kilang dan sebagainya. Tapi angka ni lebih tinggi di negeri Selangor, iaitu kluster kilang tempat kerja dah 80% dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain.
bercerita mengenai negeri Selangor, mengenai nilai ambang 4,000 kes yang ditetapkan untuk kita beralih ke fasa kedua. Pelan pemulihan negara Selangor menjadi penyumbang tertinggi terhadap keseluruhan kes. Apa langkah seterusnya yang perlu kita lakukan untuk teruskan turunkan kes itu ke bawah angka 4,000, Tan Sri? 4,000 bukan hanya negeri Selangor tapi seluruh negara. Jadi kita lihat, jadi kita kena turunkan 4,000. Jadi kita sekarang ni pecah kecil kepada setiap negeri. Untuk mencapai angka tersebut, kita melihat pada kepadatan penduduk tersebut. Kalau negeri Selangor 6.4 juta contohnya, jadi kita melihat pada 12.2 per 100,000 penduduk. Kalau kurang pada 12.2 per 100,000 penduduk, maka dia telah mencapai nilai ambang tersebut. Nilai ambang yang kedua yang ialah penggunaan katil ICU, iaitu kesiapsiagaan ataupun respon perkhidmatan kesihatan sama ada terhad ataupun sederhana ataupun mencukupi. Dan yang ketiga melihat pada kadar peratusan vaksinasi, sekurang-kurangnya lebih pada 10%. Untuk tahap fasa 2 ketiga ialah 40%. Baiklah, Tan Sri, saya ingin mengajak Tan Sri kembali ke tahun lalu, pada Julai 2020, di mana kita mencatat kes sifar jangkitan COVID-19 sekaligus berjaya melandaikan keluk penularan. Tetapi hari ini keadaan kita sebaliknya. Pada pendapat Tan Sri, adakah semua pihak sudah memainkan peranan sewajarnya, pihak berwajib dan juga kami sebagai rakyat jelata, orang ramai? Kalau kita lihat kepada tindakan kesihatan awam pada fasa ataupun gelombang kedua, kita laksanakan PKP yang amat ketat pada 18 Mac dan dalam tempoh 4 minggu, walaupun JP Morgan mengatakan kita akan mencapai 6,300 kes, kita tak sampai 5,000 pun. Dan kes menurun. Dan sebab itu bulan Ramadan dan juga Aidilfitri kita lanjutkan 2 minggu. Dan selepas tu kes dikawal dengan baik, menurun kepada 2 angka dan juga 1 angka hingga sifar. Pada ketika tu tindakan kita hanya satu, menggunakan kesihatan awam. Kita tak ada vaksin ketika tu. Dan kepatuhan yang amat tinggi dan juga kesepaduan masyarakat dan juga semua pihak untuk kita sama-sama patuh pada SOP. Dan tagline ketika tu ialah duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, kita kes yang positif. Jadi kita tak menjangkiti komuniti. Kalau kita negatif dan kita tak keluar dari rumah, kita tak dijangkiti. Tapi masalahnya, Tan Sri, bukan semua orang duduk di rumah. Betul. Jadi bukan semua orang boleh duduk di rumah dan kita ada SOP untuk dipatuhi. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, 18 bulan, ramai daripada kita dah tak berupaya nak duduk di rumah ataupun nak patuh pada SOP. Jadi ada kelesuan mental dan fizikal. Dan kita maklum bukan hanya rakyat Malaysia tetapi juga petugas kesihatan dan juga frontliners yang lain. Jadi kita kena ubah strategi kita. Jadi strategi yang kita guna pakai sekarang ni ada 2 serampang, iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam lagi tapi dengan jangka masa yang pendek. Jangan berpanjangan. Pendek untuk tempoh 2 minggu untuk kita pertingkatkan lagi, memberi ruang. Tapi itu bukan satu penyelesaian, hanya memberi ruang kepada perkhidmatan kesihatan untuk kita lihat pada peralatan, memberi masa kepada kes-kes yang dimasukkan ke hospital dan kurangkan jangkitan. Jadi menggunakan kaedah kesihatan awam, yang itu penting. Yang kedua, backup kita ialah vaksinasi. Kalau kita boleh tingkatkan vaksinasi, maka kita boleh kurangkan kemasukan ke hospital. Vaksin-vaksin yang kita ada, iaitu matlamat utama ialah mengurangkan kemasukan ke hospital dan penggunaan katil ICU dan juga kematian. Kita lihat daripada pengalaman kita, iaitu kita lihat kita melaksanakan vaksinasi bulan 3 dan di UK dia mula vaksinasi pada bulan 12. Jadi kita 2-3 bulan untuk melihat perkembangan vaksin. Pada permulaan kita tak yakin vaksin itu berkesan dan banyak teori dan kata konspirasi dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita dah ada 3 bulan kita dapat melihat perkembangan di UK. Pada bulan Januari, kematian di UK ialah setiap 50 orang 1 kematian. Tapi selepas mereka melaksanakan iaitu tindakan kesihatan awam, iaitu ada perintah pergerakan
yang di UK, kawalan pergerakan di UK pada Disember, dan mereka tingkatkan lagi vaksinasi. Sekarang ni selepas 50% daripada penduduk UK telah pun diberi vaksin, dan kematian ialah setiap 100,000 hanya satu kematian. Jadi ini menunjukkan dapat menurunkan kes kematian, dan kita lihat trend begini berlaku di US, di UK dan negara-negara lain apabila pencapaian vaksinasi melebihi 50%. Kita ingin mencapai hingga 70 hingga 80%. Nescaya kemasukan ke hospital akan berkurangan. Kalau kemasukan ke hospital berkurangan, dan sebagaimana saya katakan, pengalaman kita melihat petugas kesihatan yang dijangkiti selepas 2 dos vaksin yang diberikan ada 1,800 orang. Dan lepas tu ini sebab kita menjalankan saringan berkala pada petugas kesihatan. Tapi hanya ada 2 orang tahap 3 dan 1 orang tahap 4. Ini berarti kita boleh hidup bersama dengan virus tersebut, iaitu kalau kita dapat jangkitan mungkin tahap 1 dan 2, selepas kita divaksinasi kita hanya duduk di rumah. Tak payah, jadi tak menjangkiti orang lain. Kalau jangkitan pun tidak membawa maut. Inilah kalau kita boleh capai meningkatkan vaksinasi kepada 70 hingga 80%, jadi kita boleh mengawal jangkitan COVID-19 dalam negara kita dan hidup bersama dengan virus. Tan Sri, bagaimana pula bagi mereka yang tidak mengambil vaksin? Apakah keadaan mereka? Bagaimana? Jadi untuk mereka, untuk vaksin kita kena sedarkan mereka kepentingan vaksin. Kalau mereka dijangkiti, kalau virus itu ada dalam komuniti, kesan kepada mereka yang tidak mengambil vaksin adalah amat tinggi dari segi severity ataupun iaitu kesan klinikal sehingga tahap 3, 4 dan 5. Jadi untuk melindungi mereka, kita galakkan mereka untuk vaksin. Mungkin ada segelintir rakyat Malaysia yang tidak setuju dengan vaksin. Tapi matlamat kita kalau boleh capai 80% iaitu imuniti kelompok, kita boleh mengawal jangkitan dalam komuniti kita. Itulah Tan Sri, kita berada dalam situasi di mana nyawa dan kesihatan penting. Pada masa yang sama, aktiviti ekonomi pula mesti diteruskan untuk kelangsungan hidup kita semua. Kita dah beri perhatian terhadap kedua-dua aspek itu, tetapi di mana silapnya Tan Sri? Dan kalau kita lihat dari semua keputusan Kementerian Kesihatan bersama dengan Majlis Keselamatan Negara, kita melihat kepada kepentingan kesihatan dan juga ekonomi. Amat mencabar sekali untuk mencapai titik imbangan antara kesihatan dan ekonomi. Kedua-dua penting. Bagaimana kita boleh capai impak yang tinggi untuk kesihatan dan impak yang minima kepada ekonomi. Itulah kita cuba sedaya upaya untuk mencapai titik imbangan tersebut. Dan kita bergantung kepada kepatuhan, juga kita melihat kepada SOP yang semua ada. SOP dah ada, tapi kepatuhan dan penguatkuasaan harus dipertingkatkan lagi. Di kilang-kilang ke di sektor-sektor yang lain pun kita kena amalkan SOP itu sebagai satu norma baru dalam kehidupan kita. Baiklah Tan Sri, kita berehat seketika. Alhamdulillah kita dapat berbicara dengan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Namun begitu, anda semua jangan ke mana-mana, kita akan bersama seketika nanti. Bertemu kembali dan anda sedang mengikuti program khas COVID-19, apa lagi ikhtiar kita. Kita berehat tadi, tetapi kita bersama kini bersama dengan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Tan Sri, secara umum kita lihat statistik kes, iaitu kes kumulatif sehingga hari ini ialah 800,227, 191, sementara kes sembuh keseluruhan ialah 731,193. Ada 80,655 kes aktif, 959 kes yang perlukan rawatan rapi ICU dan kes yang perlukan bantuan pernafasan pula adalah 465 kes. Boleh tak Tan Sri jelaskan kepada penonton semua apa gambaran sebenar berdasarkan statistik terkini ini? Kalau kita lihat sekarang ni jangkitan untuk seluruh dunia dah mencecah 189 juta dan kematian ialah 4 juta. Dalam negara kita juga juga terkesan dengan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Tapi kita lihat pemulihan ataupun kes yang pulih juga amat tinggi, iaitu hampir 85 hingga 90%.
Dan sekarang ni kes-kes yang kebolehjangkitan 80,000 kes tu kebanyakan ialah kategori 1 dan 2. Dan kita sekarang ni kategori 1 dan 2 kita asingkan di rumah, bukan di hospital. Pada peringkat awal, setiap kes yang positif kita masukkan ke hospital. Betul, ya. Lepas tu kita sekarang ni ada PKRC. Setiap kes yang positif kategori 1 dan 2 kita masukkan ke PKRC. Lepas tu kita kena pasti sekarang dengan CAC kita akan buat penilaian risiko. Risiko yang tinggi baru dimasukkan ke PKRC. Dan sekarang ni juga kita dapati kes tahap 1, 2, 3 dan 4, tahap 1, 2, 3, 4 dan 5. Tahap 1 tak ada gejala, tahap 2 gejala ringan, tahap 3 ada jangkitan paru-paru tetapi tak memerlukan oksigen, tahap 4 memerlukan oksigen dan tahap 5 bantuan alat pernafasan. Jadi kebanyakan kes sekarang ni ialah tahap 1 dan 2. Tahap 3 kita masukkan ke kita lihat jadi kita sekarang ni menggunakan PKRC kita untuk melihat pada tahap 3 dan juga 4. Dan hospital untuk melihat pada tahap 4 dan juga tahap yang 5. Jadi kita meningkatkan lagi keupayaan kita di hospital. Memang sebelum COVID-19 pun hospital kita dah sesak. Tapi dengan menggunakan iaitu kita pastikan beberapa hospital ditukar kepada hospital COVID, contohnya Hospital Sungai Buloh, Hospital Ampang dan beberapa hospital lagi yang kita kena pasti, dan juga di Lembah Kelang ni juga hospital yang lain ialah hospital hybrid. Dan sekarang ni lah keupayaan kita untuk merawat, menampung sakit-sakit tahap 4 dan 5. Jadi kalau tahap 5 hanya 5% saja, tapi mereka memerlukan bantuan pernafasan. Masalah yang kita hadapi ialah untuk tahap 4 dan 5 ialah mereka memerlukan masa yang lama di ICU ataupun mendapatkan alat bantuan pernafasan. Tahap 4 biasa dia dalam tempoh 2 minggu. Dan tahap 5 3 minggu untuk duduk di ICU. Jadi inilah kekangan kita dalam segi keupayaan kita menerima pesakit walaupun 5% tetapi semakin bertambah setiap hari. Apa yang dilaksanakan di Kementerian Kesihatan yang kita mencari ruang-ruang yang ada dan kita menukarkan ruang kepada mini ICU, contohnya untuk tahap 4 yang tak perlu bantuan alat pernafasan tapi memerlukan oksigen, dan kita pantau dengan rapi untuk tempoh 2 minggu. Jadi kalau kita lihat dari segi tindakan kita boleh mengurangkan tahap kematian. Dan juga sekarang ni yang ada dikesan mati di luar hospital. Ini yang penting. Apabila mereka positif, mereka berisiko tinggi, mereka kena jalankan pemeriksaan dan penilaian. Kalau penilaian mengenal pasti mereka berisiko akan ditempatkan di PKRC ataupun di hospital. Okey, Tan Sri bercerita mengenai hospital secara peribadi. Komen Tan Sri, kami di luar ialah melihat di social media, di media sosial, orang post visual-visual yang menunjuk keadaan di hospital di luar dan di dalam ICU penuh dan tidak boleh masuk. Ada orang mengatakan bahawa doktor pun terpaksa memilih. Secara peribadi, Tan Sri seorang doktor, how does that affect you? Bagaimana ia? Saya bukan seorang doktor, saya melihat saja dan saya tidak tahu bagaimana frontliners, barisan hadapan kita melakukannya. Ya, kalau kita lihat pada peringkat awal lagi, kita cuba prepare for the worst and hope for the best. Dan kita cuba elakkan lonjakan kes yang mendadak dan juga kemasukan ke hospital. Yang sekarang ni kita dapat satu penyelesaian yang terbaik, iaitu kalau kita berikan vaksin pada peringkat yang awal, kes kemasukan hospital akan berkurangan. Pada fasa 1 kita berikan vaksin kepada semua petugas kesihatan, itu memang kita alu-alukan. Yang fasa 2 mereka yang ada risiko yang tinggi. Dan sekarang ni dengan vaksin kita lihat penurunan kes yang berusia 60 tahun ke atas dan juga yang mereka berisiko tu kemasukan ada penurunan. Tapi peningkatan ialah mereka yang belum dapatkan vaksin lagi. Dan kita sekarang ni kita melihat kepada keperluan untuk meningkatkan keupayaan hospital tersebut. Inilah kerana kita melihat ini sebagai satu nilai ambang untuk melihat keupayaan hospital tu untuk setiap negeri. Dan untuk menurunkan
penggunaan katil ICU, dan kita menambah banyak dengan cara menambah katil-katil ICU di ruang-ruang yang telah dikenal pasti. Contohnya ada kesesakan, kes melonjak di Hospital Tengku Ampuan Rahimah baru-baru ini, sehingga melimpah di luar juga keluar. Dan apa yang kita laksanakan dalam tempoh 24 jam, kita menghantar sebilangan pesakit ke hospital-hospital lain, dan juga hospital kes-kes bukan COVID juga kita hantar ke hospital-hospital swasta, dan kes COVID ada juga kita hantar ke hospital yang ada lagi kemampuan tak menampung pesakit. Kita juga telah menukarkan ACC ataupun Ambulatory Care Center kepada jadikan ward, iaitu kalau kita lihat ward houseman quarters pun kita gunakan jadikan ward. Jadi dalam tempoh 24 jam, 24 hingga 48 jam, kita menambah banyak orang sakit. Banyak lagi katil-katil. Dan juga kita lihat juga baru-baru ini di Hospital Tengku Mizan, ya, Had Mizan, parking lot digunakan, ruang memarkir kereta digunakan untuk meletak katil-katil untuk menampung pesakit-pesakit COVID-19. Ya Tuhan, Tan Sri, saya tidak boleh bayangkan sebenarnya, kerana ialah kami sungguh pun barisan hadapan dari segi media, kami melihat sendiri visual-visual yang masuk. Tetapi bagaimana kita sudah sampai ke tahap ini sebenarnya, Tan Sri? Bagaimana? Saya ingat lagi kita berutus mesej dan sejak tahun lalu Tan Sri akan berikan perkembangan begini. Tetapi sekarang kita mendapatkan kerjasama daripada semua, swasta juga bersama kita, angkatan tentera bersama kita. Bagaimana kita boleh sampai di sini? Ya, ada banyak pelbagai faktor yang telah kita lihat. Jadi jangkitan ialah satu dalam komuniti. Apabila kita berjaya tahun lepas, orang kata success breeds complacency, and complacency breeds failure. Dan ini yang kita bimbang, bila kita berjaya, kita ambil mudah dan alpa, dan ini mungkin yang kita boleh berlaku. Dan juga dalam peperangan ini, bukan kita hanya lihat pada kemampuan Kementerian Kesihatan dan juga petugas kesihatan dan frontliners, tapi kita juga melihat kepada virus yang ada sekarang ini. Jadi virus ni sentiasa membiak dan bermutasi dan berubah. Dan kita lihat dari perkembangan sejak hari pertama lagi jangkitan dalam negara, virus Wuhan. Lepas virus Wuhan, selepas ada perhimpunan di Seri Petaling, virus yang kita kenal pasti ialah virus strain C, iaitu daripada Indonesia. Lepas tu kita dikejutkan oleh D614, iaitu kluster Siwaganga, yang seseorang pekerja yang pulang dari India dari daerah Seri Gangga dan telah sepatutnya dikuarantin tapi buka restoran dan menjangkiti dalam tempoh masa yang singkat. Satu negeri Kedah dijangkiti dengan kluster Siwaganga, kluster sungai, kluster tawar dan sebagainya. Dan virus tersebut menggantikan virus Wuhan dan untuk semua negeri. Dan sekarang ni kita lihat ada variant of concern, dan variant concern yang kena pasti ada 4 variant. 3 variant telah pun dikenal pasti di negara kita. Dan pada permulaannya kita kena pasti variant B117, iaitu alpha variant, tapi terkawal, iaitu kebanyakan mereka pulang luar negara. Hanya di negeri Sabah disandarkan ada jangkitan dalam komuniti dan kita dapat kawal dengan baik. Tapi variant yang kita kena pasti ialah sekarang ni ialah variant beta, telah pun merebak ke semua negeri, telah pun dikesan variant beta daripada South Africa. Dan sekarang ni yang terkesan ialah dominant variant ialah variant delta daripada India, ataupun double mutation variant, merebak dengan cepat. Dan ini yang kita membimbangkan, mungkin dalam tempoh seminggu 2 minggu lepas kita lihat mungkin inilah kesan pada variant. Apapun variant yang ada, kita kena gunakan tindakan kesihatan awam kita, itu duduk di rumah ataupun patuh pada SOP pemakaian, iaitu mask dan juga penjarakan fizikal, cuci tangan, elakkan tempat yang sesak, sempit dan bercakap cara yang dekat supaya kita elak dijangkiti. Inilah amalan kita, dan kita perlu tingkatkan lagi vaksinasi. Setakat ni alhamdulillah varian Delta ni masih boleh
berkesan dengan gunakan vaksin Pfizer ataupun vaksin-vaksin yang ada. Jadi setakat ini kita kena pertingkatkan iaitu vaksinasi dalam komuniti kita. Jadi jika keluk penularan terus meningkat seperti situasi ketika ini, adakah perkhidmatan kesihatan kita mampu bertahan, Tan Sri, atau boleh membawa kepada lumpuh? Saya lihat frontliners, saya sendiri berjumpa dengan mereka dan itulah. Hospital juga, Tan Sri, sudah mula melaksanakan zon pengurusan bencana atau Disaster Management Zone DMZ untuk menampung jumlah pesakit yang semakin meningkat. Boleh tak Tan Sri ceritakan sebenar-benarnya supaya kita semua di luar sini, ya, di luar sana dapat menerima keadaan yang sebenarnya, ya, because kami bukan doktor, kami bukan nurse, kita tengok saja visual, tetapi what is it really? How bad is it? Jadi Kementerian Kesihatan juga merayu kepada rakyat Malaysia untuk membantu frontliner, iaitu kita jaga kita, iaitu kalau kita jaga kita, bantu Kementerian Kesihatan untuk tidak dijangkiti. Dan ini satu bantuan yang amat penting. Jadi kita dapat mengurangkan kes di kemasukan di hospital. Dan memang betul frontliners telah pun bekerja untuk tempoh yang amat panjang sekali, iaitu 18 bulan frontliners tersebut. Dan dulu kalau jangkitan semasa berlaku di negeri Sabah, kita boleh kerahkan frontliners, petugas kesihatan dari negeri-negeri lain untuk membantu negeri Sabah. Tapi baru-baru ni kita lihat selepas perayaan Aidilfitri, Raya Aidilfitri, jangkitan di semua negeri. Jadi frontliners sekarang ni kena berkhidmat di negeri masing-masing. Tapi sekarang ni kita lihat ada perkembangan yang baik. Negeri yang telah masuk ke fasa 2, kita telah pun menggerakkan frontliners, contoh di Perak, Kelantan dan sebagainya, untuk datang ke bantu di Lembah Kelang. Sekarang peperangan yang sengit sekarang ni di Lembah Kelang. Kebanyakan negeri yang telah masuk ke fasa 2 selepas pelaksanaan vaksinasi dan juga kawalan kesihatan awal, mereka telah dapat menurunkan kes kurang pada 12.2 per 100,000 penduduk, dan penggunaan ICU kurang ataupun kurang pada 70%, dan keupayaan mereka adalah sederhana, dan juga vaksinasi telah tingkat kepada lebih dari 100%. Jadi negeri-negeri tersebut sekarang ni memberikan bantuan kepada negeri di Lembah Kelang, contohnya peralatan, petugas-petugas kesihatan, supaya kita dapat beri peluang kepada petugas kesihatan kita untuk rehat dan sebagainya. Ini penting untuk kita, kesepaduan dalam kita membantu untuk petugas kesihatan di hospital. Dan apabila kes meningkat, kalau kita juga dapati ialah apabila kekurangan, iaitu alat bantuan pernafasan, ketika itulah satu masa tu mungkin kes banyak dan penggunaan alat pernafasan kurang dan sebagainya. Ini menjadikan satu moral distress kepada petugas kesihatan kita. Mereka telah pun bangkitkan perkara ini. Dan kita juga cuba sedaya upaya untuk bantu petugas kesihatan kita memberikan kaunseling dan sebagainya. Dan tapi mereka kebanyakan kita berkhidmat dengan satu niat kita lah, kita nawaitu kita dan juga ikhlaskan kita punya hati dan untuk berkhidmat, kerana kita adalah benteng pertahanan yang terakhir kepada negara. Kalau frontliners tak mampu untuk bertahan, berarti kita akan mengalah. Ini yang penting, satu negara bergantung pada frontliners. Jadi kita tahu tanggungjawab masing-masing dan kita kena tingkatkan lagi keupayaan kita. Tan Sri, ramai secara umum melontar pendapat di platform media sosial dan kerap membandingkan Malaysia dengan negara lain yang berjaya menyekat penularan COVID-19 ini. Apa pendekatan yang diambil negara seperti Australia, New Zealand, Taiwan dan Vietnam yang boleh kita laksanakan di sini selain program vaksinasi? Kalau kita lihat New Zealand dengan Australia, mereka menggunakan kaedah kesihatan awam, lockdown dan juga mengenal pasti, mencari, uji dan juga mengesan kes-kes yang ada kaitan dengan kes-kes yang positif, lepas tu diasingkan dan juga diberi rawatan. Itulah tindakan mereka. Kalau kita lihat Australia, dari segi vaksinasi masih rendah lagi, tapi kawalan
sempadan dan juga kawalan. Kita ada 6 tindakan kita dalam kita membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Kawalan sempadan amat penting. Kalau kita lihat pada peringkat fasa kedua, gelombang kedua, banyak jangkitan daripada luar negara. Sekarang ni kita dah dapat mengawal dengan baik jangkitan luar negara, kes import kurang pada 1 digit saja setiap hari. Yang kedua, kita melihat pada keupayaan hospital kita. Ini yang penting, iaitu kita telah pun ada kesiapsiagaan untuk membina, untuk mendapatkan ruang yang tertentu, peralatan dan semua. Kita dah siapsiagaan kita dah dilaksanakan pada fasa ataupun gelombang kedua lagi. Ketiga, kita menggunakan kaedah kesihatan awam seperti mana digunakan di New Zealand dan Australia. Itu penting. Tapi masalah dia ialah jangka masa yang panjang, kelesuan rakyat untuk patuh kepada SOP, duduk di rumah. Jadi ini mungkin satu cabaran yang amat tinggi kepada kita. Jadi mungkin kita tak dapat bertahan dengan kesihatan awam. Keempat ialah kita melindungi golongan-golongan yang rentan, contohnya orang asli, orang OKU dan sebagainya, supaya kita jaga, iaitu untuk contohnya pusat jagaan warga emas, kita kena lindungi mereka. Jadi kita berikan vaksin awal. Yang kelima ialah libat urus untuk pemahaman rakyat Malaysia pada penyakit ni. Kalau mereka faham, mereka dapat mengawal diri sendiri. Kita tak dapat menang peperangan ni tanpa penlibatan rakyat Malaysia. Kerajaan boleh memberikan panduan 10%, tapi 90% ada bergantung pada rakyat Malaysia. Dan sekarang ni, kalau kita tahu kelesuan dari segi kepatuhan dan sebagainya, kita ada alternatif, iaitu backup yang amat penting ialah vaksin. Sekurang-kurangnya dapatkan vaksin, lindung diri, lindung semua. Dan yang terakhir, yang nombor 6 ialah pemekasaan komuniti. Kalau komuniti contohnya di perkampungan orang asli ataupun rumah panjang, mereka pastikan tiada orang luar masuk ke kawasan mereka. Jadi dapat menjaga, kenal pasti siapa yang datang, masuk, keluar masuk kampung tersebut. Kerana penyakit ni, kalau kita merentas, ada pergerakan merentas daerah dan negeri, ada perhimpunan, maka ada peluang penyakit ni akan merebak. Yang virus ni tak bergerak, tapi manusia yang bergerak. Manusia bergerak membawa virus tersebut. Betul. Dan apabila manusia bergerak membawa virus tersebut balik kampung dan sebagainya, dan ada perhimpunan, ada sentuhan dan ada berkumpul di tempat yang sempit, maka berjangkitlah virus tersebut. Virus tersebut akan berjangkit kalau ada peluang untuk mereka berjangkit. Tapi kalau tak ada host yang baru, dalam tempoh 14 hari, virus itu akan mati. Ini yang kita kena faham, sifat virus tersebut. Okay. Barulah kita dapat membendung jangkitan penularan COVID-19 dalam negara. Terima kasih Tan Sri. Kita berehat seketika. Itulah seperti yang Tan Sri katakan tadi, kita jangan bergerak, duduk sahaja di rumah. Kita boleh lakukannya bersama-sama, tetapi kita kena tahu juga tanggungjawab kita. Kita berehat sekali lagi, jumpa semula sebentar nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum sekali lagi. Kita bertemu sekali lagi bersama dengan Tan Sri Dr. Noor Hisham di segmen terakhir, apabila beliau dari awal tadi bercerita mengenai program khas yang dilakukan, vaksinasi yang giat dijalankan ketika ini. Tan Sri, adakah kita akan mencapai immunity kelompok atau herd immunity seperti yang dirancang dalam tempoh 1 tahun berdasarkan jumlah mereka yang telah pun divaksin, angka pemberian vaksin harian dan bekalan vaksin kita? Kita dimaklumkan bekalan vaksin kita akan sampai bulan Julai 12 juta dan seterusnya setiap bulan ada peningkatan bekalan. Jadi proses pemberian vaksin itu penting untuk ditingkatkan di setiap negeri, khusus dia negeri yang ada kes-kes yang tinggi, contohnya hotspot, negeri yang hotspot contoh Selangor, Klang Valley, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Jadi dalam kita melaksanakan vaksinasi, kita dah melihat kepada proses ataupun unjuran kita. Unjuran kita, kalau kita boleh mencapai 150,000 kes yang dapat kita berikan vaksin setiap hari, unjuran kita mungkin dalam bulan 11 kita dapat mengawal dengan baik. Tapi sekarang ni berita yang baik ialah kita dah tingkatkan lagi keupayaan memberikan vaksin kepada 300 hingga hampir 400,000. Jadi kita jangkakan dalam tempoh masa terdekat mungkin
akhir bulan September ataupun awal bulan September, kita boleh mencapai matlamat tersebut, iaitu 70 ataupun 80%. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita boleh capai 50% pun, kita dah nampak kesan tersebut. Iaitu kalau dalam fasa 2 ke fasa 3, 40%. Jadi kita kena pertingkatkan lagi vaksinasi. Itulah kunci kita untuk keluar dan membendung penularan jangkit COVID-19 dalam negara. Jadi Tan Sri, apa yang orang ramai perlu tahu setelah menerima dos pertama atau lengkap dengan dos kedua? Apa peranan sebenar vaksin dan juga laporan menyatakan setengah vaksin perlu diberikan sehingga 3 dos bagi memastikan keberkesanannya? Setakat ini kita lihat pada permulaan, matlamat kita ialah untuk kita memberikan vaksin kepada seramai yang boleh. Jadi kalau kita lihat di UK, vaksin dipanjangkan sampai 12 minggu, dos pertama dan dos kedua. Dan di MPRA kita lihat pada contohnya vaksin AstraZeneca, tempoh masa yang diberikan ialah 4 minggu hingga 12 minggu. Jadi ramai menggunakan 12 minggu. Dan juga Pfizer ialah 3 minggu. Tapi di UK mereka panjangkan juga hingga 12 minggu, 6 minggu ataupun 12 minggu. Tapi sekarang ni mereka dah kurangkan. Ini adalah kerana didapati bukti-bukti mengatakan kalau hanya 1 dos saja, jadi antibody yang terjana tu tak mencukupi, tak optimal lagi, terutamanya untuk melawan Delta varian yang ada. Jadi sekarang di UK pun dah dipendekkan AstraZeneca vaksin kepada 9 minggu. Kita juga pendekkan. Dan Pfizer kita tak pernah panjangkan, tetap 3 minggu. Dan apa yang penting ialah 2 minggu selepas dos kedua, barulah kita ada menjana antibody yang optimum, boleh mempertahankan jangkitan dalam tubuh kita. Kita menggunakan 2 strategi. Strategi pertama ialah perlindungan luaran, iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam. Strategi kedua ialah vaksinasi perlindungan dalaman. Jadi 2 kaedah kita gunakan, boleh kita elakkan daripada dijangkiti. Dan kalau dijangkiti pun, gejala dia ringan ataupun tiada gejala. Kalau begitu, kita boleh hidup seolah-olah ni virus yang boleh berhidup bersama dengan kita. Contohnya macam flu virus dan sebagainya, kerana kemasukan ke hospital, ICU dan membawa kematian amatlah rendah selepas divaksinasi. Jadi kebanyakan vaksinasi ini 2 dos. Dan kita juga ada portfolio vaksin sekarang ada 5, iaitu Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan kita ada 2 vaksin yang ada 1 suntikan saja, CanSino dan Janssen, iaitu daripada Johnson & Johnson. Ada lagi beberapa syarikat telah pun mohon untuk didaftarkan dalam proses penilaian. Jadi tapi kalau CanSino mengambil masa 28 hari baru dah mencapai immunity yang optimal. Vaksin lain 14 hari untuk dapat vaksinasi yang optimal. Jadi dapat melindungi kita. Itu yang penting. Baiklah Tan Sri, mengenai cadangan kesatuan doktor-doktor pakar yang mengesyorkan penggunaan ivermectin dalam mengekang penularan wabak ini. Apakah penjelasan Tan Sri berhubung isu ini? Ya, ivermectin adalah satu ubat yang telah dikenal pasti dari tahun 70-an untuk kita guna antiparasitik dan sebagainya. Memang pun ivermectin ni ada kesan antiviral, dan saya rasa dalam 4 tahun lepas saya telah pun mensyorkan penggunaan ivermectin ni untuk denggi. Saya salah satu lagi ahli lembaga di Drug Non-Lethal Disease Initiative, dan saya telah kemukakan cadangan ini kerana ada antiviral effect. Dan kita telah pun jalankan kajian di negara Thailand, dan kajian permulaan menunjukkan untuk mendapatkan kesan antiviral ni, dos dia tinggi. Ada kesan samping yang kita tak dimaklumkan. Kesan samping contohnya seizures, ataxia, kesan GI dan sebagainya. Jadi ada kesan samping. Jadi sekarang ni kita lihat memang kita boleh gunakan ivermectin dalam negara kita, dan MPRA telah pun meluluskan off-label use sebagaimana kita berikan dulu untuk anti-malaria punya ubat, HCT, dan juga anti-HIV punya ubat, dulu Calestra, Lopinavir, Kitunavir, dulu lagi gelombang kedua. Tapi penggunaan ni semua off-label, jadi tak didaftarkan tapi dikenalkan off-label.
sehingga kita ada bukti-bukti yang kukuh. Dan kajian pelbagai negara dalam solidarity trial telah menunjukkan HCT dan kolesterol tu tak berkesan dalam merawat. Sekarang ni kita dapati ivermectin, kita juga menjalankan kajian iaitu dalam Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan keberkesanan ubat tersebut dan kesan samping ubat tersebut untuk pesakit-pesakit yang kategori 3, 4 dan 5. Sama ada kita dapat melihat kepada keberkesanan ubat tersebut dan kita boleh laporkan. Jadi ada kemungkinan kita boleh InsyaAllah kita ada, tapi kita dah benarkan pun off-label use, tapi dengan pemantauan yang rapi oleh petugas kesihatan di hospital. Baiklah. Apa unjuran Tan Sri berhubung pandemik ini dan perancangan kita seterusnya? Kita rasa kalau melihat pada perkembangan terkini dan juga di negara-negara yang telah lebih maju daripada kita rasa ialah kalau kita boleh pertingkatkan vaksinasi, kita dapat membendung dan mengawal COVID-19 dalam negara kita. Tetapi kita kena berhati-hati, jangan cepat sangat kita longgarkan iaitu pergerakan, kawalan pergerakan dan sebagainya. Ini kita bimbang kalau kita longgarkan, jadi virus ni ada berpeluang untuk merebak. Terutamanya virus-virus varian yang baru yang kita tak kenal lagi. Jadi apabila ada jangkitan berlaku, jadi virus tersebut akan menjangkit mula-mula di pernafasan atas kita, lepas tu sekarang ni menurun, kebanyakan yang menurun di saluran pernafasan bawah. Dan jangkitan ni bila virus masuk dalam sel, dia akan membiak. Dan bila volume ataupun pembiakan yang tinggi akan menjangkit pada orang lain. Yang itu yang pertama. Yang kedua, apabila banyak pembiakan, jadi banyak mutasi akan berlaku. Dan ini yang kita bimbang, mutasi apa yang akan datang lagi. Dan mutasi yang datang tu mungkin menjadikan satu mutasi yang perfect dari segi menular dengan lebih cepat dan juga membawa kematian yang lebih tinggi. Dan WHO telah pun bila mengisytiharkan emergency of international concern, ada 3 faktor utama mereka pertimbangkan. Satu, penularan yang amat cepat. Kedua ialah virulence, satu keganasan virus tersebut membawa kematian yang amat tinggi. Dan ketiga adalah faktor ekonomi. Jadi kita kena lihat 3 faktor ni untuk kita mengawal virus tersebut dan elakkan kita daripada dijangkiti dengan di negara kita, dan juga kita kena jaga ekonomi juga. Tan Sri, kita bercerita mengenai COVID-19. Apa kata kita bercerita pula mengenai kesihatan mental, kerana ini banyak memberi impak burnout, kemurungan, kita semua pening kepala dengan keadaan ekonomi. What is your take on it? Apa pemerhatian Tan Sri setelah kita melalui keadaan ini sejak tahun lalu? Kalau kita lihat daripada pengalaman kita yang lepas, bila kita laksanakan PKP yang amat ketat, tetapi tak sepatutnya berpanjangan. Ketat tetapi dalam tempoh yang singkat. Iaitu kalau 18 Mac 2020 kita laksanakan, dan pada 14 April kita dah dapat lihat trend penurunan dah. Dan sebab dekat dengan hari raya, kita lanjutkan 2 minggu lagi sehingga Mei. Lepas tu kita buka semua. Jadi ini satu pengalaman yang kita dapati mungkin berkesan. Kita belajar pada yang lepas. Walaupun kalau kita lihat pada 18 Mac, kita melaksanakan amat ketat sekali. Sehingga negeri yang tak ada kes pun kita PKP kan. Iaitu contohnya Perlis dan Sarawak. Dan mungkin kalau kita lihat, mungkin kita berjalankan lebih bersasar kepada negeri-negeri yang ada risiko yang tinggi. Negeri yang tak ada risiko, kita jaga sempadan dan kawal dengan baik supaya kes tak masuk dalam negeri tersebut. Yang itu satu. Yang kedua ialah bila berpanjangan, katalah kita cuba imbangkan ekonomi dengan kesihatan, tapi memanggil masa yang lama, itu yang kita rasa jadi tertekan dari segi petugas kesihatan. Kita tak dapat capai imbangan yang terbaik sekali. Itu yang
mungkin kita kena lihat bagaimana kita boleh menjalankan tindakan yang bersasar. Sekiranya kita mencecah 10,000, Tan Sri, apakah kita akan seperti tahun lalu? Total Kalau kita lockdown. lihat juga UK, di negeri UK, mereka kes mencecah hingga 65,000 sehari. Tapi sekarang ni dah terkawal kerana menggunakan vaksin. Jadi saya yakin dengan perkembangan terkini, iaitu kita telah lockdown untuk Lembah Kelang, dan juga sekarang ni tindakan kita kerana sasaran targeted mass testing, kes akan meningkat. Memang kita dah jangkakan. Jadi dengan pengawalan yang baik, kita mungkin akan lihat hasilnya mungkin 2 minggu, seminggu lagi ataupun lebih sikit, baru kes akan menjadi ada penurunan. Dalam masa yang sama, kita pertingkatkan vaksinasi. 4 juta dos telah diberikan untuk negeri Selangor, dan Kuala Lumpur juga telah mencapai tahap vaksinasi yang amat memuaskan. Dan kedua-dua ini boleh kita membendung penularan di Lembah Kelang. Kita sedang berperang dengan sesuatu yang kita tidak boleh nampak, saudara dan saudari sekalian. Jadi Tan Sri, dalam 30 saat bolehkah Tan Sri berikan sedikit amanat kepada rakyat Malaysia yang di luar sana? Jadi saya merayu kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama dengan Kementerian Kesihatan membantu Kementerian Kesihatan elak daripada dijangkiti, dan juga kaedah-kaedah untuk elak dijangkiti telah pun kita umumkan. Yang penting ialah sama-sama kita jadi frontliners, iaitu pertahanan terakhir untuk negara kita dan membendung penularan jangkitan COVID-19 demi negara, bangsa dan agama. Saya, sebelum kita berakhir, saya rasa bukan sahaja saya yang ingin mengatakan sebegini, tetapi seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri dan kepada semua frontliners kita, barisan hadapan kita. Kalian semua sudah pun bertungkus lumus. Kami ingin berterima kasih di atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tan Sri yang tidak terhingga. Dan seperti apa yang Tan Sri katakan tadi, kita harus lakukan ini. Kita mesti lakukan ini bersama-sama. Dengan itu kita sudah pun sampai ke penghujung program ini, Tan Sri. Jutaan terima kasih kami kerana Tan Sri telah pun sudi untuk meluangkan masa bersama kami selama sejam ini, menjawab soalan-soalan daripada rakyat, memperjelaskan situasi terkini pandemik COVID-19 dan segala perancangan serta usaha yang dilakukan kerajaan. Diharap kita sama-sama mengambil iktibar dari perbincangan ini dan berusaha ke arah lebih baik, menggembling ikhtiar dan tenaga melawan pandemik yang membelenggu kita hampir 1,5 tahun ya Tan Sri. Jadi yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Kita harus bersama-sama berperang menghadapi COVID-19. Assalamualaikum, saya Rasadi Barazi. Selamat malam di mana jauh anda berada. Jaga diri.